Bersama saya Muhammad Afifi bin Muhammad dalam Buletin Utama Keselamatan Kanak-Kanak. Teruskan bersama saya untuk mengupas isu berkaitan keselamatan kanak-kanak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu berkaitan keselamatan kanak-kanak sering diperkatakan dalam kalangan masyarakat maupun di dalam Dewan Negara. Ini 5 isu yang berkaitan, iaitu yang pertama, bayi perempuan berusia 10 bulan maut dalam kebakaran di sebuah rumah di Kampung Bangkang Hulu, Kemas Negeri Sembilan pada 20 Februari 2020 yang lalu. Keselamatan kanak-kanak perlu diutamakan. Ibu bapa dan penjaga digesa supaya tidak mengambil mudah aspek keselamatan kanak-kanak, terutamanya apabila mahu meninggalkan mereka tanpa pengawasan orang dewasa. Pengurusi Ikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lee Lanti berkata kanak-kanak perlu berada di bawah pengawasan orang dewasa sepanjang masa bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingin berlaku. Ini kerana katanya kanak-kanak berdepan pelbagai ancaman dan risiko yang boleh mengakibatkan kemalangan maut jika ditinggalkan pengawasan orang dewasa walaupun tidak dalam tempoh singkat. Beliau mengulas kejadian seorang bayi perempuan berusia 10 bulan maut dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Bangkang Hulu, Kemas Negeri Sembilan. Siti Nur Aini Zulaimi dikatakan ditinggalkan sendirian dalam buai elektrik oleh ibunya yang keluar ke pejabat pos Kemas kira-kira 6 km dari rumahnya pada jam 10 pagi. Ibu mangsa dikatakan berpesan kepada jiran untuk tolong melihat jika anak bongsunya itu menangis, manakala 5 anaknya yang lain dipercayai berada di sekolah. Lam Cik berkata setiap kediaman perlu memiliki alat pemadam kebakaran asas selain pasukan responsa kecemasan yang menangani kebakaran wajar ditubuhkan di setiap kawasan perumahan. Seterusnya, isu yang kedua, taman permainan ancam keselamatan kanak-kanak. Keadaan kemudahan di taman permainan kanak-kanak di kawasan Pasarpuri Pandan Jaya dikatakan tidak diselenggara dengan baik, menimbulkan kebimbangan penduduk terhadap keselamatan anak mereka. Tinjauan mendapati banyak peralatan di taman permainan berkenaan telah rosak dan telah dibiarkan begitu saja tanpa pun dibaiki oleh pihak berkuasa tempatan PBT yang bertanggungjawab. Pekerja Am Jabaluddin Kiram Ahmad Muhammad, 43 tahun yang sudah menetap di situ sejak 16 tahun yang lalu, juga kecewa kerana PBT dilihat tidak mengambil berat keselamatan kanak-kanak kawasan berkenaan. Ini sudah ada kanak-kanak yang cedera kerana peralatan yang rosak. Salah seorang penduduk, Muhammad Ali bin Muhammad Arifin, 55 tahun, berkata dia mencedari kerosakan kemudahan di taman permainan berkenaan ketika membawa cucunya bermain di kawasan itu baru-baru ini. Sementara itu, Ketua MCA Pandan Datuk Lim Kok Wei pada sidang media berkata kawasan berkenaan menempatkan kira-kira 10,000 penduduk namun hanya mempunyai 2 taman permainan. Bayangkan apabila waktu petang ramai kanak-kanak datang dan bermain di taman permainan. Di kawasan Pasarpuri itu sahaja ada 50 blok kediaman dengan keadaan peralatan dan seperti buai struktur permainan serta beberapa yang lain rosak dan berkarat. Kira kuatir ianya mencederakan kanak-kanak yang bermain di situ, katanya. Kok Wei berkata BPT bertanggungjawab iaitu Majlis Perbadaran Ampang Jaya MPAJ perlu mengambil ikhtiar daripada kes sebelum ini. 2 bulan yang lalu, seorang kanak-kanak perempuan terpaksa menerima 7 jahitan pada mukanya yang terkena rangka papan kenyataan di sebuah taman permainan di Bukit Teratai. Adrian berkata tak akan nak tunggu kejadian begitu berulang baru nak mengambil tindakan. Tak dilangsung sedikit peruntukan untuk baiki dan sediakan taman permainan baru di kawasan itu. Kemudahan sedia ada yang kecil tidak cukup untuk menampung keperluan ramai kanak-kanak di kawasan itu, katanya. Seterusnya, isu yang ketiga. Seorang kanak-kanak maut didera oleh ibu bapa tirinya. Berlaku di Melaka, seorang kanak-kanak ditemui meninggal dunia dalam tong air di rumahnya di Taman Kerubung Jaya dengan kesan cedera dan lebam di anggota badan petang sehari semalam, iaitu pada 29 Januari 2021. Kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun itu dipercayai didera oleh ibu bapa tirinya. Ketua Jabatan Asisten Jenayah JSJ Negeri Asisten Komisioner Muhammad Syukri Kaman berkata 32 dan 38 tahun. Mayat mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Melaka untuk dibedah siasat dan kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan, katanya ketika dihubungi hari ini. Katanya polis akan membuat permohonan reman ke atas aspek di Mahkamah Air Keroh pada keesokan harinya.
Siasatan polis mendapati hasil pemeriksaan fizikal terhadap mayat mangsa menemui kesan lebam dan cedera di beberapa anggota badan. Sebelum mayat kanak-kanak itu dibawa ke Hospital Perubatan Forensik, Hospital Melaka untuk dibedah siasat bagi menemui punca kematian. Hasil beberapa siasatan semalam mendapati terdapat banyak kesan lebam serta beberapa kecederaan lama dan baru di badan kanak-kanak tersebabit. Selain itu, terdapat kesan luka kecil sepanjang 3 cm di belakang kepala yang dipercayai baru berlaku di mangsa, ke atas mangsa. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah GSJ Negeri, Assistant Commander Muhammad Syukri Kamal dilaporkan berkata, pihaknya masih belum dapat mengesahkan punca kematian mangsa sama ada disebabkan didera atau lemas. Beberapa spesimen seperti jantung, hati dan paru-paru mangsa dihantar ke makmal untuk ujian lanjut. Sementara itu, ahli keluarga kandung arwah enggan bertemu dengan media, malah turut menghalang media untuk merakam gambar perkebumian kanak-kanak tersebut. Seterusnya, isu yang keempat, kanak-kanak sindrom Down didera, iaitu kesan kecederaan dialami oleh kanak-kanak sindrom Down dipercayai didera di sebuah pusat kebajikan di Wangsa Maju. Seorang kanak-kanak perempuan yang tinggal di sebuah rumah penjagaan di Wangsa Maju disyaki didera baru-baru ini, iaitu pada polis menerima laporan mengenai kejadian itu pada 20 Jun yang lalu membabitkan mangsa berusia 13 tahun. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Senior Assistant Commander Saiful Anwar Yusof berkata, mangsa adalah orang kurang upaya OKU sindrom Down yang mengalami kesan melecur di dada, tangan, leher dan peha serta kesan luka di bahagian badan lain. Menurutnya, mangsa yang tinggal di kondominium berkenaan sejak 14 Januari 2020 sudah dibawa ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk pemeriksaan lanjut. Hasil pemeriksaan, doktor mengesahkan bahawa mangsa mengalami kecederaan akibat luka terbakar dan banyak kesan luka lama di bahagian badan. Ujian saringan yang dijalankan juga mendapati mangsa positif COVID-19 dikatakan dalam kenyataan media. Beliau berkata siasatan polis juga mendapati kediaman berkenaan turut didiami 6 lagi orang kanak-kanak. Katanya, 2 daripada kanak-kanak itu berusia 2 tahun turut menghidap sindrom Down namun tiada mengalami sebarang kecederaan dialami mereka. Menurutnya, rumah berkenaan dijaga oleh seorang wanita berusia 28 tahun dan siasatan lanjut akan dijalankan terhadapnya bagi mendapatkan maklumat berkaitan kejadiannya. Kertas kerja siasatan dibuka mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-kanak 2001 kerana menganiaya, mengabaikan, membuang atau mendedahkan kanak-kanak itu dengan cara mungkin atau menyebabkan mengalami kecederaan fizikal. Mereka juga akan didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Semua saksi didapati positif COVID-19 dan polis akan meneruskan siasatan mereka selesai menjalani kuarantin yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Sekian, terima kasih dari saya. Akhir sekali, isu yang kelima iaitu penguasaan pusat jagaan kanak-kanak masih lagi lemah. Dikatakan mengenai isu tersebut iaitu 2 bayi maut dalam jagaan pengasuh. Tragedi sedih melibatkan bayi yang meninggal dunia ketika di pusat penjagaan kanak-kanak ataupun pengasuh berlaku lagi apabila terbaru insiden melibatkan 2 bayi yang seorangnya ditemui meninggal dunia akibat lemas di dalam Bali di sebuah pusat jagaan kanak-kanak di Shah Alam dan satu lagi kes ditemui tidak sedarkan diri di rumah pengasuhnya di Kedah. Berikut pastinya mengundang duka ibu bapa yang memberi kepercayaan kepada pengasuh menjaga dan mengawasi anak mereka ketika keluar mencari rezeki. Namun ramai yang mempersoalkan kejadian seumpama ini berlaku. Adakah kerana kecuaian pengasuh? Adakah hukuman ke atas kesalahan ini ringan menyebabkan setengah pihak tidak mengambil berat tanggungjawab yang diamanahkan? Menurut pandangan daripada pengarah urusan Hushim Motivation and Consultation Hushim Selin mengenai perkara ini, menemu ramah mengenai perkara tersebut. Macam mana tragedi ini boleh berlaku? Siapa yang salah? Ini yang dijawabnya.
Orang yang diberikan amanah seperti pusat asuhan dan pengasuh dibayar untuk menjaga kanak-kanak. Justru menjadi tanggungjawab mereka memastikan keselamatan kanak-kanak itu. Bukan sahaja keselamatan dari segi fizikal tetapi juga dari segi kasih sayang dan emosi bayi. Serta kanak-kanak itu juga perlu diambil berat. Apa yang boleh disimpulkan daripada 5 isu yang telah saya terangkan, iaitu kesimpulannya, pelbagai cara boleh dilaksanakan demi mengatasi masalah keselamatan kanak-kanak. Seisi masyarakat kita bertanggungjawab untuk melindungi kanak-kanak yang akan mewarnai masyarakat, nusa dan bangsa kita supaya mereka berpeluang untuk membesar dengan aman dan sentosa. Senario berisi dengan peribahasa Melayu, yakni sudah terhantuk barulah tergadah, dengan memberi definisi apabila ditimpa musibah barulah hendak bertindak. Maka polisi kerajaan harus dirangka bagi membendung masalah yang kian mengancam masa hadapan negara kita dan segera mencari penyelesaian yang berkesan dan berkekalan. Sekian dari Buletin Utama Keselamatan Kanak-kanak. Selamat berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.